Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ محمد علي بن عبد الرحمن كتان الكلنتاني المكي rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musamma bi zahratil muridi fi aqaidit tauhid faidatun. Bermula alamat bulu kana itu dengan dua perkara. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Kutan Al-Klantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Pada muka surat yang kelima, baris yang kelima daripada bawah ke atas, kata dianya faidatun, ay hadhihi faidatun azimatun. Bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar. Besar tak besar betul sungguhlah apa hak musannif kata ni. Sebab apa hangpa suka tu? Baru-baru ni dalam Facebooknya ada satu orang hamba Allah namanya Muhib Kholi. Muhib Kholi ni orang Arab Syria. Dia bini dengan orang Besuk, orang Terengganu. Jadi dia ni antara orang Arab, di kalangan orang Arab hak boleh bercakap dengan bahasa logat Melayu kita. Nah, awal-awal dulu tak ada masalah apa, bagus dianya. Nah, pernah berprogram sekali.
Hadir majlis maulid, hadir majlis qasaid, dan dia pun berqasidah kata tak tahu bila tiba-tiba jadi tukar wajah, habisnya bid'ah dolalahnya syirik berlaku jadi dia. Terbaru ni tak boleh panggil Nabi Muhammad Sayyidina pula dah, tak boleh panggil Sayyidina. Penat dah ni. Aduh, satu post dia dalam Facebook, dia niatnya nak menghina satu orang daripada waliyun min awliyaillah, namanya Ibrahim Al-Matbuli, Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Dalam kitab Jami'ul Karamatil Awliya, kalau tak silapnya, dikisah ke orang panggil kisah Syekh Ibrahim Al-Matbuli ni. Hamba pendek ke cerita, dalam kitab tu nak cerita dia ni tak pernah dalam hayat hidup dia mandi wajib. Sepatutnya begitu, tapi nyagi putar alam, putar ligak oleh Syekh Muhyiddin Kholi ni. Dia kata Ibrahim Matbuli ni tidak mewajibkan di atas diri dia tu mandi wajib, mandi junub. Lain gitu. Lain maksud tu. Seorang yang tidak wajib mandi junub dengan seorang yang tidak diwajibkan atas dia mandi junub tu beza. Seorang yang tidak mandi junub, kenapa? Kerana tak ada sebab bagi dia untuk mandi junub. Sebab mandi junub ni sama ada jimat atau mimpi keluar air mani. Jimat tu tak ada kira lah keluar air mani tak keluar air mani, asal bertemu antara dua khitan sebab bagi berjanabah, bagi berjunub. Jadi oleh kerana dua perkara ni tak ada di Syekh Ibrahim Matbuli, dia tak pernah mimpi keluar air mani. Dan dia tak bening nak kata dia jimat mana, dia kata dia tak bening. Maka hayat hidup dia tak pernah mandi wajib. Tak pernah mandi wajib bukan tidak mewajib ke atas diri dia mandi wajib, lain tu. Jadi seorang asatizah kita alim juga, nama Ustaz Abu Usamah, pondok dia di Kemaman. Hamba kalau balik rumah orang tua kat pergi seumur lah, pergi ziarah dia. Dia tegur Muhyiddin Kholi ni, dia kata entah orang Arab tapi apa entah tak faham bahasa Arab ni. Memalukan lah jadinya. Kita orang Jawi pula boleh tegur dia kerana dia orang Arab. Sama ada dia tak faham sengerti, berakna tu malu. Orang Arab tak faham bahasa Arab. Macam kita orang Melayu baca buku bahasa Melayu tak faham bahasa Melayu, bodoh benar. Tak usah ngaku Melayu lah, baik ngaku keling senang. Ataupun dia faham tapi saja-saja buat-buat tak faham. Ini perangai manusia. Tak ada hal lah tu selesai dah. Tiba-tiba ada makhluk Allah Ta'ala komen. Dia komen dalam Facebook, dia kata, kalau gitu Ibrahim Al-Matbuli ni tak balik dia ya. Muka tak pernah mimpi keluar air mani. Tengok. Nampak tak bodoh tak bodoh tu. Dia ingat mimpi keluar air mani je alamat bulu. Alamat balik ni hanya mimpi keluar air mani saja kau kena. Dia kata saya belajar dalam kitab Aswaja di Johor ni. Kita tahu dah kalau Johor kitab hak fiqh hak jadi zaman dulu kan. Kitab hak jadi teks secara rasmi kitab Matla'il Badrain. Hebat Johor, jangan main kata ni. Sekolah agama dia mewajibkan mengaji kitab fiqh Matla'il Badrain. Hamba tahu tu sebab ada sahabat-sahabat orang rumah hambanya orang Johor ramai 2, 3, 4, 5 orang lah. Dia budak Johor kan, tapi hija penari di Istana Budaya. Bila kita sebut kitab Matla'il Badrain, dia kata kami pun belajar di Johor mengaji kitab tu. Jadi orang ni dia komen kata kalau gitu Syekh Ibrahim Matbuli ni tak balik dia ya. Sebab apa? Tak pernah mimpi keluar air mani. Dia gamuk balik ni satu tu je alamat. Barangkali dia baca tak habis, ataupun dia baca habis tapi tak faham, ataupun dia baca sendiri tak ada tok guru mengajar, ataupun dia mengaji dengan tok guru tapi tok guru syarah dia tidur sekarang. Jadi waktu jadi bodoh gitu tu. Kalau gitu betul sungguh ni Syekh Ali Kutan kata faidatun ay hadhihi faidatun azimatun. Bermula ini lagi akan nak cerita ni ialah satu faedah yang sangat besar. Faedah besar ni supaya kita tahu, jangan buat-buat tahu. Jadi kalau kita tak komen orang tak nampak jahil. Tapi bila kita komen nampak dalam jahilnya. Allah, benda basic lagu ni pun tak tahu. Dia kata mana?
bermula alamat, yakni tanda. Dhabit, tanda, pengecaman. Alamat gapo? Tanda bagi apa? Alamat yakni tanda bagi bulugh, yakni bagi sampai umur. Tu seseorang tu nak dikatakan bulugh ataupun seorang yang bulugh tu dipanggil baligh, ada tanda dia. Ada alamat dia. Tu bermula alamat tanda bagi bulugh, bagi sampai umur kanak-kanak itu dengan dua perkara. Tengok, dua perkara, bukan satu. Bukan mimpi air mani je, mimpi keluar air mani enggak, baru balik. Kalau tak mimpi umur 50 dah, tak semaya lagi. Tanya mana tu ayah tak semaya? Tak ayah tak pernah balik lagi ya. Apa? Tak pernah mimpi keluar air mani. Tu ayah bukan tak balik ni. Tu ayah ni tok kepada cucu hok balik dah barangkalinya. Dia fikir kata balik ni mimpi keluar air mani saja kali. Mana dua perkara? Badal pada kata dua perkara. Pertama, mimpi setubuh dengan perempuan. Cakap gini ni tidak orang panggil bahasa yang tepat. Lepas tu orang Tino tak akan mimpi setubuh orang Tino juga, tak pernah sabar pula. Senang katanya mimpi jimo gitu ya, mimpi setubuh dengan perempuan tu. Kalau si yang bermimpi itu laki-laki, kalau hak bermimpi itu perempuan, maka dia jimuk dengan laki-laki. Lagu tu ni. Kalau kata mimpi setubuh dengan perempuan, perempuan bila nak mimpi setubuh dengan perempuan, lesbian dia panggil. Tu mimpi setubuh gitu ya cukup dah. Dua mari dengan perempuan nak sebut juga dengan laki-laki. Tapi maksud dikehendaki dengan kata mimpi setubuh di sininya bukan semata-mata mimpi setubuh. Naknya ialah keluar air mani. Tu nak gitu. Di luar tu ada yang sebut angka 4. Qaulul musannifi, mimpi setubuh dengan perempuan, dan dikehendaki dengan dia dengan kata mimpi setubuh dengan perempuan di sini ialah keluar mani. Gitu. Bukan nak didiri mimpi setubuh semata-mata dah. Jadi kalau seorang tu mimpi jimuk tapi tak keluar air mani, maka tak dipanggil balik tu. Ingat baik. Yang mimpi setubuh, yang mimpi jimuk tapi air mani tak keluar, maka belum balik. Jadi bukan nak dimimpi, nak dikeluar air mani. Ni orang panggil apa? Cakap lagu ni, min itlaqis sabab wa iradatil musabbab, dia panggil. Sebut sabab tapi naknya musabbab. Apa sabab? Yakni mimpi. Mimpi itu sebab. Hasil daripada sebab keluar air mani. Keluar air mani itu dipanggil apa? Musabbab. Gitu dah. Tuh. Jadi bukan nak semata-mata mimpi jimuk tu dah. Jadi kalau seorang tu mimpi jimuk tapi tak keluar air mani, balik ke dah? Dah. Jangan salah faham tu. Tapi seorang tu kalau dia tak pernah mimpi pun jimuk tapi keluar air mani, balik tak? Balik. Walau bukan mimpi. Tu yang naik skabi budak-budak. Kalau hak suka tu kali ingat balik sampai kecil-kecil halu-halu dah ni. Kalau sekolah asrama ni kita budak-budak ni, kalau apa masa duduk di rumah, air bersih, tak pakat dengan orang, kain tuala pun mau basuh semua seminggu sekali dah. Air tak bukan guna. Tiba-tiba masuk asrama. Macam Pahambok dia jadi 3 tu masuk asrama dah. Orang tua atas dah ngaji tahfiz. Duk asrama ni gak. Kulit kita orang panggil kulit budak. Orang panggil kulit tak bisa lagi. Tak ganah lagi. Kulit orang panggil manja. Kotor sikit naik selalu dah skebih orang panggil kulit buta.
Hak tu kalau naik di celah kekeng, kalau garu hak tu nya batai-batai ke kah? Dia tak ada mimpi jim. Tak ada khaya kau retin apa tak ada. Tapi duk garu sekebih dia tu siapa tu bi air mani. Balik tak? Balik. Yang ngesyok dia panggil. Yang ngesyok dia panggil. Balik. Jadi naknya bukan semata-mata mimpi, tapi naknya ialah keluar air mani. Itu dah. Jangan kata malam mimpi je mok pok. Balik dah kita. Balik dah tu. Keluar ada air mani. Tak ada keluar gapo kering garing. Tak balik itu. Tak balik. Jadi balik ni ialah keluar air mani. Sama ada sebab bagi keluar air mani itu dalam mimpi atau bukan mimpi. Tengok. Sebab tu dulu ada kata di dalam tidur atau di dalam jaga. Dengan jimuk, ini dengan sebab jimuk atau lain daripada jimuk. Tak ada kira. Asal keluar air mani itu dia panggil alamatul bulugh. Tanda salah satu daripada dua tanda baligh bagi kanak-kanak. Tanda ni istirak. Apa? Istirak, bersekutu antara orang laki-laki dengan perempuan. Perempuan pun mimpi keluar air mani juga, jantan pun mimpi keluar air mani juga. Tu dia sekutu hak ni. Dia sekutu. Hak tak sekutunya mana? Tubik darah. Hak tu jatuh tak ada. Kalau darah juga celah keking bukan hak tu kena ketik pacak. Orang jatuh tak ada darah. Tengok dalam balik. Bila tu mimpi setubuh dengan perempuan, yakni keluar air mani, itu maksud nak gitu dah. Kemudian daripada sampai umur kanak-kanak 9 tahun, yakni umur dia tu ilik sana pada 9 tahun. Tu. Tapi dobik atau orang panggil wak mari kait dengan kemudian daripada 9 tahun ni tidak sepakat ulama ni. Kenapa? Kerana tak semestinya orang panggil kena umur 9 tahun, 9 kemudian daripada umur 9 tahun keluar air mani itu baru dikata kebalik. Kalau ilik sebelum pada 9 tahun pun keluar air mani balik tak ada kira ni. Tu dah. Dan kedua yakni dua daripada dua perkara. Mana alamatul bulugh, tanda sampai umur bagi sekanak-kanak, yakni dengan sampai umur kanak-kanak 15 tahun. 15 tahun sini 15 tahun qamariyah tahdidan. Kena tambah gitu. 15 tahun bulan Islam genap cukup. Jadi cukup tepat umur dia 15 tahun automatik balik. Walau dia tak pernah mimpi keluar air mani. Hak ni hak dia tidur ni. Tak tu ni. Orang komen tu hak ni dia tidur ni. Jadi kalau seorang tu umur 15 tahun qamariyah genap tahdid, automatik dia balik. Walau dia tak pernah keluar air mani. Tu. Maka jangan duk komen orang jahil gitu. Kalau gitu Syekh Ibrahim Al-Makbulin tak pernah balik dia ya. Tak pernah balik pun umur dia lebih pada 15. Tua mati dah dia ni. Tu jadi sampai umur ni sama ada dengan alamat atau dengan umur tu sendiri. Jadi takdir kata seorang tu tak sampai umur dengan tanda, dengan alamat. Mana tadi? Keluar air mani. Atau yang keduanya ialah nanti dia sebut dia sebut asing ni ditambahkan pada perempuan khusus, iaitu darah haid. Kalau tidak dengan alamat, maka bila dia tu sampai umur 15 tahun bulan Islam. Bulan Islam ni awal pada bulan Masihi. Ya awal setahun ni. Jadi awal setahun. Tu dia qamariyah ni awal pada syamsiah. Genap umur dia 15 tahun bulan Islam, maka dia balik automatik. Maksudnya dialah yang memikul
dosa pahala, hukum-hukum taklifi yang diberati oleh syarak ke atas diri dia, di atas ni, atas belakang dia, atas kepala bahu dia sendiri dah pikul. Nah, sebelum balik tu dia tak ada free. Tu sebelum tu free. Maka sebab tu kita ajar anak kita agama ni bukan nanti umur dia 15 tahun. Belum pada tu lagi. Belum pada dia 15 tahun. Nabi suruh murus sabi bis salah, perintah suruh dengan kanak-kanak anak-anak kamu dengan semaya itu bila umur dia tu umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul sebagai pengajaran, bukan dera ni. Pukul sebagai pengajaran, wi takut gatung rote ke marah ke ni. Bukan dera sampai mati anak muka dia. Tu pukul sebagai pengajaran bila umur dia 10 tahun. Itu Nabi wadah dobit-dobit untuk kita ajar agama pada anak kita. Bukan nanti tunggu dia umur 15 tahun baru start nak ajar agama, bukan. Belum pada tu lagi kena ajar dah. Supaya bila dia balik, dia siap dah untuk memikul hukum hakam Allah. Gitu. Ni balik tak tahu, orang panggil mandi wajib pun tak tahu kadang-kadang. Penat. Semaya pun tak tahu. Tuhan pun tak kenal. Benar. Tu dah. Pas nak ajar berapa? Mula-mula sekali ke anak kita, ajar beriman dengan Tuhan. Tu sebagaimana hadis sahih, Jundab bin Abdullah cerita, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawira. Kami pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kami ni ialah pemuda yang umurnya dekat-dekat nak balik. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka Nabi ajarkan kami iman sebelum kami diajarkan dengan Al-Quran. Itu ajar iman aja supaya anak kita tu percaya kita ni ada Tuhan, namanya Allah. Siapa hak mari royak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni orang Arab, bangsa Quraisy. Allah hak lantik dia. Kena royak anak kita gitu. Dia lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Ayahnya nama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kena ayat itu, fardu ain itu. Supaya dia ada ma'rifatu ammah kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makrifat secara umum tu sudah ada. Mudah-mudahan ada mahabbah ammah, cinta secara umum. Kemudian naik lagi dia belajarlah lebih dalam lagi makrifah khassah. Kalau tak ada makrifah maka tak ada mahabbah. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Kenal tu pokoknya, buah daripada pokok tu cinta. Kalau tak ada kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak cinta, kata orang tua. Sebab tu hak mari duduk pening-pening. Duk maki Nabi, duk hina kau Islam. Kenapa? Kerana tak kenal. Tak kenal. Kalau kenal tak cakap itu. Tu. Tapi pelik sungguh. Kau banyak. Barangkali gila dah aku. Ya stasiun tak apa nak betul mana. Kita tanggung gitulah. Barangkali gitu. Ni. Kalau kira kak memang sungguh lah. Ulama ni dia karya satu kitab. Saiful Maslul. Pedang yang terhunus liman sabbir rasul, bagi orang yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu man sabballah wa sabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtulu. Barang siapa yang memaki Allah, memaki Rasulullah, maka bunuhlah olehmu. Kata siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Tapi bukan kita bunuh, jangan. Ni ngomong gi bunuh jangan. Tu tindak sendiri tu tak betul tu. Siapa yang wajib boleh melaksanakan hukum? Ulil amri. Bunuh tu setelah diminta taubat, istitabah. Setelah mana ditangkap, dinasihat, diberi penerangan, kemudian diminta untuk istitabah, untuk bertaubat. Kalau dia tetap juga, kalau kira hukumnya ialah bunuh, jangan main-main. Maka kita tu tak bolehlah bertindak sendiri. Tapi nak macam mana? Manusia ni kita boleh nak tahan emosi dia. Sebab manusia ni ada emosi lebih daripada akal dia. Dia tak boleh.
Walaupun dia bukannya orang alim, bukannya ni, bukan orang alim, bukan orang ada ilmu, tapi kerana emosi dia tu tak boleh. Saya sangat ke agama ni, saya ke Tuhan, saya ke Rasul, tak boleh dengar orang hina Tuhan, hina Rasul. Ya gitu berkicap muka gulawan, bersakili muka. Hanya katok lah weh ni. Tapi sebab itulah kita orang awam ni kena dengan nasihat ulama, orang alim. Jangan kita buat tindak ke sendiri, jangan. Kalau orang alim kata jangan pergi. Lapor kepada pihak berkuasa, dia ulil amri yang boleh menyelesaikan masalah, tak boleh. Tak boleh kita buat ambil tindakan sendiri. Tindakan keganasan sendiri tu tak boleh. Tapi buat macam mana? Kita mana boleh tahan? Tu orang panggil kerana santan mulut puluk binasa. Kerana mulut mukanya binasa. Jalan tu. Maka sebab tu kena jaga-jagalah cakap pada kita, jangan jadi sebab orang kalau demo something, ada orang something enggak main. Jangan. Sebab tu Islam ni tak ajar kita caci maki hatta kepada orang bukan Islam, kepada agama orang bukan Islam. Tak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu caci maki orang yang menyembah selain daripada Allah. Jangan. Kita buat caci maki agama dia, simbol agama dia, tempat sesembahan dia, kegapo kita mencaci maki. Jangan. Sebab apa? Kalau kita caci maki dia, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti dia caci maki Allah. Caci maki Tuhan, caci maki Rasulullah, caci maki agama Islam, caci maki masjid, caci maki syiar-syiar Allah. Apa tu? Adwan bighairi ilmin. Dari kerana rasa permusuhan tanpa mengetahui ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu pengetahuan apa? Rasa nak musuh. Sebab apa? Dia hina agama, aku nak hina adik. Tengok. Gak agama ni Nabi ajar kita. Bila Nabi berhijrah ke Yathrib, Nabi dalam politik dia, Nabi SAW dia tidak asaskan negara di atas agama atau bangsa lain. Nabi tak kata, Nabi tak buat nama Yathrib Daulah Arabiyah wal Qurashiyah. Nabi tak buat gitu. Atau Daulah Islamiyah. Tapi Nabi namakan Yathrib Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan, yang bercahaya, yang bersinar terang benderang. Itu apa tu? Supaya warga negara Madinah menjadi warga negara yang mutamaddin, yang membina peradaban. Dan Nabi menyatukan semua suku bangsa tak kira agama apa di dalam wathiqah Madinah, perlembagaan Madinah. Nabi kata, hadza kitabu Muhammadin, ini ketetapan daripada Nabi Muhammad. Innal muslimuna min Quraisy, orang Islam yang berhijrah daripada Mekah. Wal muslimuna min Yathrib, orang Islam yang asal pribumi Yathrib, Aus dan Khazraj, iaitu Ansar. Wal Yahudi, dan orang Yahudi beragama Yahudi daripada Bani Israel, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Walahiqa bihim, dan siapa sahaja yang bersama mereka di kalangan Nasrani Najran, di kalangan orang-orang yang belum masuk Islam, tak kira asal kata mereka tu wajah ada ma'ahum, sanggup bersama-sama bersusah payah dalam memajukan Madinah, dalam mengamankan Madinah, dalam mempertahankan Madinah. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, mereka itu satu nation, satu umat selain daripada manusia di negara-negara yang lain. Hebat Nabi. Lalu Nabi tegahkan, wala udwana illa ala zalimin, tidak boleh buat permusuhan melainkan kalau seorang itu buat zalim, melanggar undang-undang. Tu tengok. Tu Islam bila bernegara dia lain. Dia lain selalu. Dia tak pilih bulu. Dia tidak bina di atas asabiyah, ta'assub. Dia tak bina gitu. Sakit jugalah kalau orang panggil kita buat agama ni dibina pada ta'assub, payah. Macam di Indonesia terbarunya seminggu dua ni, seorang anak tok guru, kiai dipanggil, anak tok guru ni dipanggil Gus, di sana
telah direport oleh pelajar-pelajar perempuan di pondok dia nya bahawasanya anak tok guru tadi tu buat cabur. Nah di Jombang, tengok dalam YouTube boleh. Daripada tahun 2000 berapa, 19 ke 2017 nak tangkap anak tok guru ni susah, payah. Nah, sebab apa? Sebab ramai pengaruh. Anak murid tu ayah dia pun ramai juga. Hak taksub, siap nak perang dengan polis, dengan askar. Payah tu. Sehingga 1000 polis masuk pergi cari dalam pondok. 1000 nak tangkap seorang. 1000. Nah, nak cari anak tok guru duduk mana? Duduk dalam pondok. Pondok kawasan berapa luas? 64 hektar. Hektar bukan ekar, kita boleh 2 ekar pun rasa besar dah. Ni 64 hektar pondok. Rumah tok guru tu pun istana raja di Malaysia. Rumah dia besar. Nak cari mana? Nah, payah. Anak murid kiranya ribu-ribu. Tak boleh. Jangan masuk pondok kami. Pertahan. Tak boleh gitu. Nah, Nabi dia kata kan, "Lau saraqat Fatimah bint Muhammadin." Kalau mencuri oleh Fatimah anak perempuan bagi Muhammad, laqata'tu yadaha, aku sendiri akan kerak tangan dia. Walaupun anak aku sendiri. Itu nak kata Islam tak boleh. Kita jadi kiai sikit, jadi tok guru sikit. Jangan tangkap anak saya. Ni, jangan. Nah, saya ni kiai ni, saya tuan guru ni. Bukan cara Islam itu tau. Susah juga kalau suasana terlalu mengkultuskan sosok-sosok manusia ni. Maka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, dia menegakkan kebenaran, keadilan, tidak pilih bulu dalam menegakkan hukum. Itu. Dan tidak boleh berkelahi selain daripada orang yang melanggar hukum. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh balah berkelahi sebab bangsa. Saya kalau Cina nak marah lalu, tak ada kira. Asal Cina saya nak bunuh lalu. Mana boleh gitu. Apa nak marah sangat ke dia? India tak? Saya tak kira. India saya nak marah lalu. Boleh gitu. Saya kalau Melayu saya rasa nak tikeh lalu. Boleh gitu. Mana boleh. Atau dia Kristian, saya nak bunuh saja. Dia Yahudi, dia Hindu, Buddha, tak boleh. Tidak boleh balah kerana sentimen bangsa atau agama. Melainkan kalau nak balah, nak berkelahi, nak bergocah, nak bergaduh, kerana dia melanggar undang-undang. Zalim. Zalim makna melanggar undang-undang. Tu wad'u syai' fi ghairi martabatihi. Letak sesuatu tidak pada tempat. Tu orang panggil zalim. Habis situ. Tu habis. Dan ditambah pada perempuan, yakni dan ditambah alamatul bulugh, ditambah tanda baligh, tanda sampai umur pada perempuan. Pada perempuan saja, laki-laki tak ada ni. Yakni dengan haid, yakni dengan keluar darah haid. Tu dah. Bila tu keluar darah haid? Ni kena beki sikit sebab kurang tepat juga ni. Bila keluar darah haid, kemudian daripada sampai umur perempuan 9 tahun. Ni kurang tepat. Dia kerana darah yang nak boleh dihukumkan haid ialah darah yang keluar daripada faraj kanak-kanak perempuan yang umurnya 9 tahun qamariyah, yakni bulan Islam takriban. Takrib ni makna berlebih kurang. Mana kurang sikit daripada 9 tahun genap. Kurang sikit daripada 9 tahun genap tak apa, kurang sikit. Setara mana kurang sikit? Yakni sekira-kira teluh masa sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Berapa sekurang-kurang haid? Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang suci di antara dua haid 15 hari 15 malam. Bermakna 16 hari lagi. 15 hari lagi atau 14 hari lagi, 13 hari lagi, 12 hari lagi, umur budak perempuan tadi nak cukup genap 9 tahun. Nak faham molek ni? Kalau 17 hari lagi, 18 hari lagi, 20 hari lagi, ni jauh ni. Kurang benar ni, bukan kurang sikit. Yang dikatakan kurang sikit daripada 9 tahun tahdid,
9 tahun genap ialah boleh telus. Masa yang meneluskan sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Mana sekurang-kurang suci? Antara 2 haid 15 hari. Sekurang-kurang haid sehari semalam dengan qadar 24 jam. Artinya 16 hari. 16 hari lagi nak dekat dengan umur 9 tahun cukup. 16 hari tu teluh dah. Teluh. Masa antara umur budak perempuan tu sewaktu itu dengan umur 9 tahun genap. Masa tu, hari tu ada berapa hari? Celah tu. 16 tak? 16 hari lagi. Genap telus masuk. 16 hari lagi. 15 hari lagi. 14 hari, 13 hari, 10 hari lagi, 5 hari lagi nak cukup umur 9 tahun. Mari darah yang keluar daripada faras dia, kalau cukup syarat nak dihukumkan haid, maka darah tu dipanggil darah haid. Mana syaratnya? Iaitu tidak kurang daripada sehari semalam dengan makna qadar 24 jam, dan tidak lampau daripada 15 hari 15 malam sebanyak-banyak haid. Faham tak ni weh? Nampak ngangor berlaku kat kita. Orang lelaki tak ada haid pun wajib kena tahu. Sebab apa? Sebab dia bini dengan orang tino, bukan bini orang jantan. Bila bini orang tino mari haid. Bila boleh anak 10 ekor, takdir tu hanya 5 ekor tu tino. Tino mari haid. Wajib atas dia kena tahu. Wajib atas dia kena ajar. Melainkan dia bini dengan dinding. Kata ni, dinding tak mari haid, tak apa. Kalau bini dia orang tino, anak dia orang tino, wajib atas suami yang mengajarkan anak bini dia. Wajib. Kalau dia tak mampu nak ajar, barulah dia wajib atas kepada orang yang mampu mengajar. Sebab apa orang tino wajib kena tahu darah dia tu haid ke, istihadah ke, fasak ke, nifah ke? Sebab berhubung kait dengan sembahyang. Itu berhubung kait dengan sembahyang. Kalau tiap-tiap darah hok mari tu mesti haid, tak ada kena mengaji dah lah. Masalahnya ada darah hok mari bukan haid. Bila bukan haid wajib sembahyang. Ada darah hok mari tu haid, bila haid haram sembahyang. Bimbang-bimbang takut dia duk ingat kata darah hok mari tu bukan haid, dia sembahyang. Padahal haid, haram dia sembahyang. Dia sembahyang juga nak tunjuk warak. Dia duk ingat ke bukan haid, dia tinggal sembahyang. Padahal dia ingat ke bukan dia ingat ke haid. Padahal bukan haid, maka dia tinggal sembahyang. Padahal wajib tak dia sembahyang? Wajib, sebab darah tersebut darah bukan haid, sama ada darah fasad atau darah istihadah. Maka sebab tu wajib orang tino. Tapi kadang-kadang orang tino yang marah kalau ustaz sebut bagon ni. Dia kata ustaz mulut hudu, duk cara benda orang. Nanti tu bunyi toteng-toteng azal sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi kalau seorang budak perempuan yang umurnya 9 tahun kurang sikit daripada cukup umur 9 tahun, berarti umur dia, contoh ni 8 tahun 11 bulan 17 hari. Ada 17 hari bermakna ada 13 hari lagi. Nak dekat umur 9 tahun genap. Seorang budak perempuan yang berumur 8 tahun 11 bulan 17 hari lagi, nak dekat genap 9 tahun Qamariyah takriban tadi, keluar darah yang syaratnya darah tersebut tidak kurang daripada 24 jam. Sehari semalam tu makna 24 jam dah. Bukan nak semata-mata sehari semalam. Lama dia kata darah dia tak mari 24 jam semua tu. Mari tak mari sehari semua. Mari hari ni 5 jam, esok 5 jam, lusa 5 jam. Jadi dia kata dia tak ada hit dia. Ada orang faham lagi tu. Sebab apa? Dia kata hit ni sehari semalam. Darah dia mari tak cukup sehari semalam semua. Mana? Hari pertama 10 jam. Mana cukup 24 jam? Hari kedua 10 jam. Mana cukup 24 jam? Jadi dia pun semaya semua waroknya. Nah, padahal darah tersebut kalau dihimpunkan perhimpunan jamnya cukup 24 jam. Mana? Hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 4 jam. Maka perhimpunan darah dia tu 24 jam. Qadar darah 24 jam, masa 3 hari. Hai tengok. Beza tu. Qadar perhimpunan darah 24 jam, tapi masanya 3 hari. Mana tahulah dia kalau darah tu siapa 24 jam haid ya. Nah, haid.
Nah, dan jangan lampau lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau lampau melebihi daripada 15 hari 15 malam, hari ke-16 mari juga darah, bermakna pasti dia istihadah. Pasti berlaku pada diri dia istihadah. Tapi istihadahnya hari ke berapa? Hari ke-16 saja. Ramai orang nak duk fikir lagu tu. Nah, bila hari ke-16 mari darah, yakinlah berlaku istihadah. Betul. Tapi istihadah tu bila? Hari ke-16 saja. Okay. Tengok kalau dia mempunyai syarat tamyiz, dia panggil. Syarat tamyiz ni yang memboleh bezakan darah. Mana darah hok mari itu warna tak sama. Sifat tak sama pekat dia. Bau tak sama busuk kuat dia tu. Maka yang qawi, yang kuat itulah haid, yang dhaif itu istihadah. Contoh mari 7 hari pertama tu hitam. Nah, baki lagi siapa kali 16 hari merah seteri. Bermakna 7 hari yang pertama tu ialah haid. Hari ke-8, ke-9, ke-10 istihadah, wajib qada semaya. Ni ingat baik ni. Ni baru sikit baru ni. Kalau bab haid ni kena ngaji khusus. Ngaji khusus. Kitab hak, kalau kitab Jawi hak paling ada tengok setakat ni lah, hak lengkap sekali bab bicara haid. Babul haidi wal istihadati wal nifah ni ialah kitab Sabilul Muhtadi. Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang panggil Datu Kelampayan dia. Ulama besar sezaman dengan Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Samad Falimbani dan sebagainya. Dalam kitab tu ada babul haidi wal istihadati wal nifah tu lengkap, bagus. Orang tina kena mengaji. Nah, buat kuliah muslimat bolah duk cerita keluarga misali, ibu soleha, anak-anak soleh dah soleha, bapak bengong. Nah, bolah buat tajuk gitu. Tak lepas fardu ain. Nah, ngaji hak fardu ain kata kita. Hak tu hak wajibnya. Orang tina wajib ngaji bab darah dia. Nah, wajib atas suami mengajar. Suami tak reti atau sakit kepala mengaji bab ni. Mustahadah, mutahayyirah, mutlaqah, macam-macam jenis pembahagia. Sakit kepala denyuk talih. Sebab kita orang jatuh ni nak ngaji mana? Moga kita tak mari bagai tu. Nah, tu jadi kadang-kadang pening tu. Wajib atas suami suruh bini anak perempuan dia pergi ngaji. Wajib mendatangkan guru yang boleh melepas ke orang panggil fardu ain dia. Itu lagu tu dah. Itu habis. Lepas tu kalau tak ada syarat tamyiz, ni mau cerita sikit-sikit dulu. Tak ada syarat tamyiz. Mana darah dia tu mari sewarna, satu sifat, satu bau saja. Daripada 1 hari bulan sampai 16 hari bulan kita pekat, busuk seterik, tak ada perbezaan langsung. Maka dia tidak ada syarat tamyiz, dia panggil. Tak ada syarat yang boleh membezakan darah. Maka kembali kepada adat. Kalau dia ada adat, mana dia orang yang sudah biasa datang haid dah. Nah, tengok bulan lepas berapa hari haid dia? 10 hari. Maka haid dia pada bulan ni 10 hari. Hari ke-11, 12, 13, 14, 15 istihadah. Wajib dia kena qada semaya dia. Tu. Kalau dia tu orang yang beradat dah, mu'tadah dia panggil. Orang perempuan yang sudah mu'tadah, orang yang sudah mempunyai adat dia. Kalau dia tak ada adat lagi, kali pertama mari darah. Bulan lepas tak ada pernah mari. Nah, ini kali pertama datang darah. Tiba-tiba kali pertama mari darah, berlaku istihadah. Lepas tu mana haid dia? Kalau tak ada syarat tamyiz tadi. Pada adat pun tak ada adat. Lepas tu kembali kepada perhimpunan darah yang genap 24 jam. Kalau 1 hari bulan tu 24 jam lagi, maka 1 hari bulan saja haid. 2 hari bulan sampai 15 hari bulan istihadah berlaku, wajib kena qada semaya. Tapi kalau 1 hari bulan baru 10 jam, 2 hari bulan baru
10 jam pula, 20 jam. 3 hari bulan baru 4 jam. Baru cukup 24 jam. Bermakna haid dia 3 hari, qadar 24 jam. Hari keempat sampai ke hari ke-15 istihadah. Itu dah. Tu ringkas. Nah, secara ringkas. Lebih lagi kena mengaji khusus. Kita bukan mengaji fiqh ni, kita mengaji usuluddin. Habis. Kemudian tu. Sebab tu orang Tino ni mudah sangat nak masuk syurga, betul sungguh. Mana Nabi kata jaga semaya taat ke suami, syurga mana yang nak masuk dipersila. Okay? Lebih kurang bunyi hadis yang gitu mafhumnya. Orang jatuh payah. Nah, sebab apa Nabi kata jaga semaya taat ke suami, syurga mana dia nak, pintu mana hak dia nak masuk dalam syurga, silakan. Sebab bukan senang orang Tino nak jaga semaya. Tengok tak ni. Kalau dia tak reti hukum tentang darah dia, alamatnya bimbang takut dia semaya ketika darah tu haram hukumnya. Atau dia tinggal semaya, dia duk ingat ke haid padahal darah istihadah, maka haram hukum dia. Bah nak yakin kata kita tu betul-betul tinggal semaya kerana perintah Tuhan, mengerjakan semaya pun kerana perintah Tuhan, kena mengaji yakin sungguh. Nah, ni mari 30 hari darah sterik pun haid berlaku. No? 30 hari haid. Kata saya pelik, haid saya mari 30 hari. Pas 30 hari tak semaya. Tak semaya 30 hari. Nah, kalau perempuan tu mari darah, lebih daripada 15 hari bahkan sterik sampai 2 bulan lah, maka 20 hari maknanya wajib dia kena semaya di antara 2 haid dia 15 hari, walau tengah-tengah tu mari darah. Kerana 15 hari itu sekurang-kurang suci, sekurang-kurang suci. Mana sekurang-kurang suci ni maksudnya apa? Kok mana orang Tina tu kalau mari darah sterik 40 hari, maka wajib dia kena semaya 15 hari di antara 2 haid. Wajib kena semaya. Darah mari bukan haid tu, istihadah. Itu dah. Tapi orang Tina tak reti, 40 hari tak semaya. Dia kata haid mukmu. Ngaji dia reti dah. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Sampai stesen dia tu ada kurungnya tu, stesen dia panggil. Dan erti agama itu. Gapo dia agama. Dia nak syarah kita agama pula. Ni dia panggil istitrat. Ambil sambil dia panggil. Belai-belai orang Kelantan panggil. Padahal bukan nak cara tu dalam kitab ni. Sebab nak cara agama, kalau nak cara bahabak apa, kau definisi agama, kau berapa, tu kitab usulul fiqh, kitab usuluddin. Usuluddin ni nak cara hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, kerasulan, kenabian, perkara-perkara hak Nabi royak kita ghaibiyah. Agama tu gapo? Kau tu nak ngaji usul fiqh. Tapi sebab sebelum ni dia ada sebut dah. Pertama-tama yang wajib atas mukallaf pada pekerjaan agama. Lalu sambil-sambil tu nak ceritalah sikit gapo dia agama. Takut pandai sebut saja agama, ugamo, igamo. Dia ni macam-macam cara eja. Ugamo pada agama, pada igamo pada gapo dia agama. Wallahu a'lam. Sambung semula bola. Tak lama-lama sakit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.